Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Fazila Nursyah binti Jalaluddin. So, anda boleh panggil saya Dila. Hari ni saya nak share pasal sukan lah. Kita out of topic sikit hari ni. Kita tak cerita pasal komputer, kita tak cerita pasal teknologi. So, kita cerita pasal sukan. Ada ke, Dik? Tulis. Okey. Okey, hari ni saya nak perkenalkan kepada anda sukan bola jaring. Okey, dalam slide saya sharekan 6 bahagian, iaitu pengenalan, peralatan, cara permainan, peraturan permainan, pengadil dan penutup. Okey, minta maaf anak saya mengganggu kat belakang tu. Okey, mula-mula kita masuk kepada pengenalan. Pengenalan bola jaring ni kalau kita tahu, dia dimainkan oleh dua pasukan. So, dua tim akan memainkan dalam satu perlawanan itulah. Dia punya pengiraan mata, dia akan mengambil kira mata jaringan lah. Siapa yang paling banyak, dia akan dikira pemenang. Okey, untuk hantaran pemain, dia akan diambil secara bergiling-giling. So, maksudnya kalau tim A dah bawa dulu, lepas tim A kita bagi kepada tim B pula. Lepas jaringan pula, tak kisah jaringan siapa-siapa pun, asalkan ada jaringan. Okey, kita balik kepada tim A tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada peralatan. Okey, peralatan yang kita ada, yang perlu ada adalah bola, tiang gol dan gelanggang. Pemain ni bukan peralatan lah kan, pemain tu kena ada. Kalau kita nak melaksanakan satu perlawanan tu, kenalah ada pemain. Kalau tak ada pemain, macam mana pula kan? Okey, kita kena ada bola, tiang gol dan gelanggang. Okay, kita tengok satu-satu. Bola dia ada bola khas. Kita kena pakai bola yang berukuran saiz 5, iaitu yang berukur lilit 99 cm ke 102 cm. Bola ni ada dua jenis, sama ada dia diperbuat daripada kulit ataupun daripada getah. Bola kulit ni biasa digunakan untuk gelanggang yang tertutup. Gelanggang yang dalam dewan yang lantai dia pakai lantai pakir tu kan. Okey, yang getah pula biasa dimainkan dekat padang lah, supaya kalau kulit ni main kat padang, kalau katalah basah, susah kita nak tangkap. Kalau getah tu senang je nak grab dia kan. Okay, untuk tiang gol pula, tiang gol ni kita kena ada dua lah. Dah dua tim, kena ada dua tiang gol. Okey, tiang gol dia, tinggi tiang gol tu kena 10 kaki, iaitu 3.05 meter. Okey, biasanya tiang gol ni kena kukuh dan dia dibuat daripada besi. Gelung untuk jaringkan gol ni pula, dia punya diameter adalah, ukur lilit dia adalah 38 cm. Untuk gelanggang kita kena ada kawasan yang rata dan keras. Okey, tapi dekat sekolah biasanya gelanggang kita pakai gelanggang padang je lah kan, padang berumput kan. Okey, tapi tak kisah. Cuma pastikan kawasan yang berumput itu pun boleh. Okay, kawasan yang berumput itu adalah kawasan yang rata. Ya, ukuran bagi gelanggang. Okay, gelanggang dia kalau kita tengok kat sini, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian tadi, dia ada kawasan-kawasan dia tertentulah, mana yang player boleh masuk, mana yang tak boleh masuk. Maafkan dia. Okey, ukuran gelanggang ni adalah dia punya panjang dia 30.5 meter dan lebar dia adalah 15.25 meter. Okey, ukuran dia tak hanya mengukur kepada gelanggang saja. Kat luar gelanggang pun kita kena ukur juga. Sebab apa? Sebab kita ada pengadil yang akan berlari di keliling gelanggang tersebut, yang akan mengadili perlawanan tersebut. Okey, untuk sebelah atas gelanggang tu, kalau anda tengok, kita ada kawasan pengadil untuk berlari, untuk bergerak, dan belakang kawasan tersebut adalah kawasan di mana pemain simpanan duduk. Bukan setakat pemain simpanan, pengurus,
pengurus, penolong pengurus, jurulatih, fisioterapi, yang semua ada kat situ. Okey, untuk pemain. Untuk satu pasukan pula, kita kena ada 10 orang pemain, iaitu 7 pemain utama dan 3 pemain simpanan. Setiap pemain ni of course lah ada tugas dia masing-masing kan. Okey, kita tengok satu persatu. Kita ada penjaga gol kat sini, yang mana biasa term yang digunakan adalah GK ataupun goalkeeper. Penjaga gol kat sini dia tugas dia menjaga penjaring gol, iaitu goal shooter pihak lawan, yang mana kawasan dia adalah kawasan kalau anda tengok kat sini, kawasan dia adalah kawasan D tadi yang separa bulatan dan kotak yang ada kawasan D tersebut. Okay. Biasanya GK ni dia punya partner in crime dia akan bekerjasama dengan pertahanan gol. Bahasa Melayu ni susah sikit. Okey, pertahanan gol tu adalah goal defense, GD. Okay, kita tengok GD pula. Pertahanan gol, dia menjaga penyerang gol, iaitu GA. Kita panggil goal attack. Okay, penyerang gol. Dia akan menjaga penyerang gol pihak lawan, yang mana dia kena halang bola daripada masuk kawasan D dan seterusnya pihak lawan menjaringkan gol lah. Kawasan dia banyak sikit kawasan dia boleh masuk kawasan tengah. Pada GK tadi, GK hanya petak yang ada kawasan D tu. Okey, untuk pertahanan sayap. Pertahanan sayap ni ataupun WD, kita panggil dia pemain pertahanan. Tugas dia lebih kurang macam pertahanan gol tadi. Cumanya kawasan dia pun sama macam pertahanan gol, GG tadi. Cumanya dia tak boleh masuk ke kawasan D. WD ni dia akan menjaga penyerang sayap pihak lawan, WA, wing attack kan. Okay, kita masuk pula kepada pemain tengah. Pemain tengah ni adalah pemain yang memainkan peranan yang sangat penting, iaitu dia merupakan penyerang dan dia juga merupakan penghalang pertahanan. Dan pemain tengah ni dia bertugas sebagai dia mengawal permainan. Okey, seterusnya kita masuk kepada penyerang sayap. Okey, lagi seorang masuk. Maaflah dengan gangguan-gangguan yang ada. Okey, penyerang sayap ni tugas utama dia adalah menjaga pertahanan sayap, iaitu pertahanan sayap WD pihak lawan. Okey, dia tugas dia adalah untuk membawa bola kepada penyerang gol dan penjaring gol supaya kita dapat menjaringkan gol. Okey, kita tengok kepada penyerang gol. Super. Dia punya kawasan dia kawasan tengah dan kawasan D untuk penjaring. Okey, untuk penyerang gol, dia ditugaskan untuk menjaringkan gol. Dia akan bekerjasama dengan penjaring gol untuk menjaringkan gol lah. Cuma kawasan dia boleh masuk kawasan tengah dan kawasan petak yang ada D. Okey, penjaring gol ditugaskan untuk menjaringkan gol. Ya, dia biasanya penjaring gol ni kerja dia memang menjaringkan gol je lah. Kalau kita tengok penjaring gol ni, dia takkan banyak bergerak. Dia hanya duduk di dalam kawasan D sahaja. Tapi sebenarnya dia boleh keluar daripada kawasan D tu. Cumanya dalam petak yang ada kawasan D je. Lebih daripada tu dia tak boleh pergi. Okey, yang ini saya saja share lah. Yang mana kalau kita tengok tim yang gambar sebelah kiri, kita ada 2 tim sebenarnya. Okey, 2 tim yang mana kalau anda tengok itu lebih daripada 10 lah kalau anda kira satu-satu. Okey, tapi gambar tu sebenarnya
dia termasuklah pengurus, penolong pengurus, jurulatih, fisioterapi dan semua ada kat situ. Jadinya sama juga gambar yang sebelah kanan ni. Jadinya dia nampak banyak lah. Cuma sebabnya kita pakai baju seragam yang sama kan. Dan ambil gambar pun sama. So dia nampak banyak. Tapi dia punya pemain sebenarnya memang 10 orang sahaja. Okey, kita masuk kepada cara permainan. Cara permainan dia senang je. Dia bermula daripada kawasan tengah dan dia akan menghantar kepada WA dan GA. Tapi kebiasaannya lah dia memang akan hantar kepada WA dengan GA. Tapi sekiranya WA dengan GA ni dia dihalang rapat oleh pihak lawan, maka bantuan daripada WD dan GD ni sangat-sangat diperlukan. So WD dengan GD ni kira daripada belakang pemain tengah lah. So diorang terpaksa ke depan dan ambil bola daripada pemain tengah. Okey, yang ni kita tengok gelanggang posisi pemain sebelum permulaan main. Okay, sebelum permulaan. Okey, kalau kita tengok ini katalah red team yang bawa bola. So kita tengok semua berada di belakang kawasan tengah, belakang garisan kawasan tengah. Kawasan tengah tu hanya pemain tengah sahaja yang duduk. Pemain tengah yang membawa bola akan duduk di kawasan dalam bulatan kecil tu. Okey, pihak lawan pula akan duduk akan berada sekurang-kurangnya 3 kaki daripada bulatan tengah tersebut. Ini secara gambarannya bila sebelum whistle mula sepatutnya pemain yang berada di kawasan gelanggang sebelum whistle mula. Okey, peraturan pemain. Saya rasa permainan bola jaring ni dia adalah satu permainan yang disiplin, mementingkan disiplin. So dia ada peraturan. Sekiranya berlaku kesalahan, dia akan didenda. Tapi denda dia tak adalah macam kena ketuk ketampi ke apa. Denda dia cuma berdiri sebelah je ataupun dia dihalang untuk sekiranya dia punya kesalahan tu berulang, dia akan didenda keluar padang untuk beberapa minit lah. So dia tak dapat meneruskan permainan. Okey. Kalau kita nak ikut kepada pertukaran pemain pula, pertukaran pemain ni katalah ada injury kan, ada kecederaan dalam padang. So boleh je nak tukar, cuma kita kena maklumkan kepada pengadil. Jadi pengadil kena memberhentikan permainan, barulah pertukaran boleh dibuat. Untuk peraturan yang lain, pemain boleh je nak ambil bola sama ada sebelah ke, dua belah tangan ke, boleh tepis, tolak bola. Katalah macam bola tu di lambung, kira bola di awang-awangan lah kan. So pemain boleh tepis je macam tu ataupun tolak je bola macam tu untuk bagi kepada kita punya rakan sepasukan lah. Okey, untuk pemain yang pegang bola, dia tak boleh pegang lebih daripada 3 saat. 3 saat tu macam mana pula kira? Okey, kira dia macam ni. 1001, 1002, 1003. Kira je macam tu. Bukannya 1, 2, 3. Bukan macam tu. Oh, jenuh. Bukan macam tu. Kalau 1, 2, 3 laju betul nak main kan? Okey. Pemain pula tak boleh gulingkan bola ataupun bawa bola sambil berlari. Okay, pemain bola jaring ni, dia yang mana dia dah pegang bola, dia kena stop. Dia tak boleh bergerak. Bukannya tak boleh bergerak langsung. Kaki dia kena stop. Katalah dia ambil bola dan kaki kanan dia mendarat dulu di lantai. Okey, maksudnya kaki yang mendarat dulu tu tak boleh bergerak. Kaki kiri dia boleh je bergerak. Dia nak pusing macam-macam mana pun boleh, asal kaki kanan dia tak bergerak. Okey, katalah kawan kita dah baling bola kepada kita. Okay, dan kita dapat bola dan secara tak sengaja bola tu terlepas. Dan kita pula secara tak sengaja ambil balik bola tu. Okey, yang tu dikira kesalahan. Di mana dipanggil drop ball. So, kalau macam tu, kalau kata terjatuh, kita boleh halang bola tersebut daripada pihak lawan ambil. Cumanya kita tak boleh pegang bola dan kita akan suruh kawan kita ambil bola tersebut. Okey, pemain pula tak boleh melendang, merampas bola daripada pihak lawan.
tak boleh menumbuk bola atau memainkan bola dalam gelanggang. Okay, mainkan ni maksudnya kita sendiri, kita yang pegang bola tu tak boleh pas sendiri main sendiri, tak boleh. Dia asal dapat bola tu kena dipaskan kepada rakan sepasukan lah. Janji tak lebih daripada 3 saat. Kalau lebih, pihak lawan akan dapat balik bola tu. Okey, untuk penjaring dan penyerang gol, mereka tak boleh mendapatkan sokongan daripada tiang gol. Maksudnya macam ni. Katalah kawan dia terbaling kuat sikit daripada selalu kan. So dia macam susah sikit nak capai. Dia kata bola tu sepatutnya keluar tapi dia pegang tiang gol dan dia ambil bola tu. Menerusi sokongan daripada tiang gol tadi. Itu dikira kesalahan. Kalau boleh tak boleh pegang apa-apalah, tak boleh pegang kepada apa-apa. Tapi biasanya kalau kata sokongan daripada kawan tu, kalau kawan dia sempat lah grab, katalah kawan dia sempat grab baju dia tak nak bagi dia jatuh, itu dikira boleh lah, dibolehkan. Okey, untuk pertahanan gol pula dengan penjaga gol ni, dia tak boleh goyangkan tiang gol. Itu pun dikira kesalahan. Nak main tipu lah kononnya, tak nak bagi penjaring gol tu jaringkan gol, dia goyangkan tiang gol. Okay, itu tak boleh ya. Okey, kita masuk pula kepada tempoh permainan. Okey, biasanya tempoh permainan ni kita ada 2 bahagian, 2 jenis lah. Yang satu kita ada 4 sukuan, biasa kita panggil 4 kuarter, yang mana setiap sukuan tu ada 15 minit. Tapi tak ada 15 minit terus menerus, kita ada rehat. Biasa kita panggil 15, 3, 15, 5, 15, 3, 15, 5, 15, 3. Macam tu, 15. Dia ada 4 kuarter kan. Okey, apa maksud 3, 5, 3 tadi? 3 tu adalah waktu rehat antara sukuan pertama dan sukuan kedua. Yang 5 tadi, dia kira separuh masa lah kan. Dah 2 sukuan, nak masuk 2 sukuan lagi, dia rehat lama lah sikit. Kita bagi rehat 5 minit. Tak pun, tempoh permainan yang lagi satu, kita ada 20 minit untuk satu sukuan. Kalau 20 minit tu, dia akan main 2 sukuan sajalah. Okey, itu saja. Okey, untuk offside dan foul ni macam dia punya peraturan lah. Kalau pemain buat kesalahan, dia masuk ke kawasan yang tak sepatutnya dia masuk, akan dikira offside. Tu rugilah kalau buat macam tu, nanti pihak lawan akan dapat bola. Untuk foul, okey, lambungan bola pula, ini katalah ada perebutan dalam permainan tersebut. Kalau macam saya tak suka berebut. Taklah kau nak main apa, saya tak akan mencederakan diri saya dengan merebut bola tersebut. Okey. Untuk yang berebut bola tadi, dan pengadil tak boleh buat keputusan. So pengadil akan buat kira macam akan bagi bola tu secara lambungan lah. So 2 pemain ni tadi, daripada yang berebut tadi, dia akan berada sejarak 3 kaki lah tadi kan. Okey, pengadil akan berada di tengah-tengah dan akan melambung bola tersebut. So yang kedua-dua pasukan ni dia akan berebut lah kat situ bila dah lambung tu kan. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengadil. Sebelum memulakan permainan, kena ada pengadil. Kalau tak, macam mana nak tahu kan? Macam nak tahu menang kalah kan? Okay, pengadil ada 2 orang. 2 orang setiap satu permainan. Tapi kebiasaannya akan ada seorang lagi pengadil untuk simpanan. Pengadil simpanan. Bukan setakat ada pemain simpanannya, pengadil pun ada pengadil simpanan. Okay, macam biasa juga, keputusan pengadil adalah muktamad. Pengadil bola jaring ni dia termaktub kepada Undang-Undang Permainan Bola Jaring. So dia kena menjalani kursus untuk menjadi pengadil. Bukan suka-suka je Okey, sebelum memulakan perlawanan, pengadil ni dia kena check lah padang tersebut. Okey, dia kena check kawasan gelanggang, kena check padang, ada apa-apa yang berlaku ke tak. Okey, ada yang kira gelanggang rosak ke, tiang gol tak boleh pakai ke, bola lembik ke. Okay. Dia akan check juga yang tu. Okay, untuk sebelum permainan,
Jauh kat luar tu. Okey, untuk sebelum permainan, pemain juga akan diperiksa oleh pengadil ni lah. Kita nak cek kuku biasanya. Kita nak cek kuku tak boleh panjang, barang kemas pun tak boleh pakai. So, takut mendatangkan kecederaan kepada pihak lawan. Okay, whistle pengadil. Whistle ni untuk pengadil mesti dah kena ada whistle. Kalau tak, macam mana nak alertkan pemain kan? Okay, whistle ni biasanya untuk mulakan, dia akan ditiup apabila untuk memulakan permainan, untuk mengakhiri permainan, kalau ada kesalahan, untuk menegur pemain, dan bila digunakan untuk bila ada jaringan lah. Okay. Yang ni kawasan pengadil. Kawasan A, biasanya pengadil dia akan menghadap dalam kawasan gelanggang tu. Okey, katalah saya pengadil A ni. Kawasan belah kanan saya adalah kawasan yang akan saya jaga dan untuk diadili. Okey, untuk kawasan belah kiri pula adalah kawasan pengadil B tadi. Dia pengadil ni akan bergerak secara L. Kalau kita tengok bawah tu, yang L tu, atas tu dekat tiang gol lah. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Harap bermanfaat. Okey, harap slide ni akan digunakan bila masuk sekolah nanti. Mana cikgu-cikgu yang kena jaga sukan bola jaring, harap boleh digunakan lah. Okey, sekian, terima kasih.